Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat datang ke wasiatonline.com. Saya, Siti Amanah binti Samaruddin akan menerangkan kepada anda tentang kepentingan wasiat. Adakah anda telah membuat persiapan secukupnya? Anak yang bertambah ramai, kaum yang makin bercambah, rumah yang mengumpulkan semua. Namun, pernahkah anda tertanya-tanya ke manakah perginya semua ini nanti andai perginya diri tanpa meninggalkan wasiat? Tahukah anda bahawa sebenarnya di Malaysia terdapat krisis perancangan harta pusaka yang serius? Ini berikutan fakta-fakta yang didedahkan di dada akhbar, antaranya 66 bilion harta pusaka tidak dituntut pada tahun 2013, 4 bilion wang tunai tidak dituntut pada tahun 2011, 377 juta wang KWSP yang tidak dituntut pada tahun 2011 dan 2.3 juta dividen Felcra belum dituntut waris pada tahun 2014. Secara kesimpulannya, krisis perancangan harta pusaka membawa kerugian kepada umat Islam dan keturunannya. Kegagalan mengurus perancangan harta pusaka menyebabkan: pertama, peningkatan pembekuan wang dan tanah; kedua, peningkatan kes harta tertangguh; dan ketiga, peningkatan kes pertelingkan sesama ahli keluarga. Mengapakah ini semua berlaku? Berlakunya harta beku, harta tertangguh dan merananya waris adalah disebabkan oleh timbulnya masalah pentadbiran, iaitu masalah yang dihadapi waris apabila waris ingin mengeluarkan harta si mati daripada sesebuah institusi. Masalah pentadbiran yang dimaksudkan ini ialah masalah harta si mati yang tidak dapat dikeluarkan daripada sesebuah institusi dan digunakan untuk menyelesaikan hutang dan mengagih harta tersebut di kalangan waris. Punca utama masalah pentadbiran berlaku ialah kerana si mati tidak pernah membuat dokumen wasiat. Tiada dokumen wasiat bermakna pelantikan wasi tidak berlaku dan tiada wasi bermakna tiada pengeluaran surat kuasa mentadbir. Ini mencetuskan satu persoalan besar. Mengapakah si mati tidak membuat dokumen wasiat saat hidupnya? Menurut kajian, kebanyakan masyarakat Islam menyangka bahawa pengagihan faraid berlaku secara automatik. Sebaliknya, pengagihan secara faraid bukannya berlaku secara automatik. Hakikatnya, si mati yang tidak meninggalkan dokumen wasiat menyebabkan waris tidak dapat mengeluarkan duit daripada bank, syarikat unit amanah, tabung simpanan KWSP dan lain-lain. Waris tidak ada kuasa transaksi dan tanda tangan waris sudah tentu tidak sama dan tidak mewakili si mati. Oleh itu, isu pentadbiran mestilah diselesaikan dahulu sebelum isu pengagihan dapat diselesaikan. Dengan adanya dokumen wasiat beserta pelantikan wasi, hanya wasi yang boleh menandatangani proses pertukaran hak milik dan penutupan akaun dan hanya wasi yang boleh menguruskan pembayaran hutang piutang si mati dan bertanggungjawab ke atasnya. Apabila si mati tidak meninggalkan sebarang dokumen wasiat, waris terpaksa mengharungi kepayahan untuk mencairkan harta si mati. Kepayahan ini bertambah rumit apabila 95% daripada waris tidak tahu siapakah yang berhak ke atas harta tersebut. Kejahilan ini menyebabkan waris-waris sukar bersepakat untuk menantik wasi dan seterusnya menyebabkan kes harta pusaka tertangguh bertahun-tahun lamanya. Adapun keadaan yang mana waris dapat bersepakat untuk menantik wasi, kepayahan yang lain pula yang timbul, iaitu waris-waris tidak berjaya mendapatkan 2 orang penjamin untuk menjamin pelantikan wasi. Kebiasaannya, prosedur undang-undang yang mewajibkan 2 orang penjamin ini adalah terpakai bagi harta pusaka si mati yang nilaiannya melebihi 2 juta ringgit. Tetapi, siapakah yang berani untuk menjamin harta yang bernilai lebih daripada 2 juta ringgit? Oleh itu, sediakanlah untuk diri anda dan keluarga kesayangan anda sebuah dokumen wasiat. Antara kebaikan membuat wasiat yang saya boleh kongsikan dengan anda ialah: pertama, hukum membuat wasiat ialah sunat muakkad, iaitu sunat yang dituntut apabila dibuat anda mendapat pahala. Kedua, dokumen wasiat yang merupakan alat merancang harta pusaka membolehkan pelaksanaan hutang tertunggak dilaksanakan. Ini boleh membawa keamanan kepada roh. Ketiga, dokumen wasiat membolehkan anda untuk membuat sedekah kepada bukan waris termasuk badan kebajikan dengan kadar yang tidak melebihi 1/3 harta pusaka. Sedekah ini boleh menjadi amal jariah dan sumber pahala berpanjangan untuk anda kelak. Keempat, apa jua pesanan ataupun niat anda dapat dilaksanakan kelak. Kelima, dokumen wasiat yang disertakan pelantikan wasi
menjadi kunci untuk melaraikan masalah pentadbiran dan seterusnya mengelakkan waris-waris daripada bertelingkah. Untuk pengetahuan anda, terdapat juga kes yang mana waris-waris tidak mendapat bahagiannya disebabkan oleh kelemahan pada wasi individu yang dilantik. Antara permasalahan yang timbul ialah wasi terlalu sibuk sehingga tiada masa untuk mengagih harta si mati, atau wasi itu sendiri seorang yang tidak amanah dalam menjalankan pengagihan harta si mati. Sikap pecah amanah ini ditegur oleh Allah di dalam firman-Nya di dalam surah Al-Baqarah ayat 188. Oleh itu, sebagai pakar perancang harta pusaka Islam yang bertauliah bagi wasiatonline.com, saya ingin memberikan anda dua cadangan. Pertama, bersegeralah anda untuk membuat dokumen wasiat selagi masa dan kurat anda masih ada. Segala kemudahan untuk membuat dokumen wasiat telah pun disediakan oleh wasiatonline.com. Kedua, berikutan kelemahan manusiawi yang boleh ada pada wasi individu, saya mencadangkan agar anda melantik as-salihin sebagai wasi utama untuk mentadbir dan mengagih harta pusaka anda kelak. Dengan membuat tindakan ini, anda bersetuju untuk mendapatkan pihak ketiga iaitu as-salihin untuk bertemu dan mengumpulkan waris-waris anda dan membacakan wasiat anda. As-salihin juga bertanggungjawab untuk mengagihkan harta anda untuk membayar hutang anda dan mengagihkan harta anda kepada waris-waris. Akhir kata, selamat maju jaya dalam membuat dokumen wasiat. Jangan lupa untuk merebut free giveaway melalui wasiatonline.com. Sekian, terima kasih.